Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, kami bersiaran di sebuah tempat yang disebutkan sebagai Rumah Mizan, rumah untuk para alumni USIM yang tuan-tuan dapat lihat sebahagian daripada ruangannya ini. Masya Allah indah. Dalam siaran pada pagi ini, bersama-sama dengan saya, seorang tetamu yang hebat, satu nama yang tidak perlu diperkenalkan lagi sebenarnya, tapi kita datangkan khusus untuk program yang kita adakan pada pagi ini, tidak lain tidak bukan orang nombor satu USIM, iaitulah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Redha Wahidin, Dr. Muhammad Redha Wahidin, selaku Naib Chancellor USIM yang sudi bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur. Macam mana dengan Ramadan kita pada kali ini? Alhamdulillah, nampaknya kita akan sama-sama lah melalui satu masa yang mendekatkan diri kita dengan Allah SWT. InsyaAllah, amin ya Rabb. Setakat ni persediaan Prof untuk Ramadan kali ini agak-agak ada beza ke dengan persediaan sebelum daripada ni? Nak cuba tingkatkan lagi apa yang pernah berlaku sebelum ni, insyaAllah. Dengan peluang-peluang yang diberikan kepada kita daripada sudut beberapa sekatan yang Alhamdulillah sudah pun diangkat pada waktu ini. Kita harapkan mudah-mudahan insya-Allah ianya akan memberikan kita biidnillahi ta'ala Ramadan yang lebih baik berbanding sebelum daripada ini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, program pada pagi ini kita adakan atas namanya program Asbabun Nuzul, di mana program ini adalah merupakan anjuran pihak Strakom USIM dengan kerjasama Pusat Islam USIM demi untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat khusus berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran, di mana di sana terdapat apa yang dikatakan sebagai sebab-sebab turunnya sesuatu ayat. Di sana kita akan dapat pengajaran daripadanya dan kita akan dapat banyak faedah-faedah hasil daripada kefahaman yang sebenar terhadap sesuatu ayat menerusi apa yang telah pun berlaku sebelum daripada sesuatu ayat itu diturunkan. InsyaAllah program ini akan sama-sama dapat kita dengar dan kita sama-sama dapat kita tonton dengan ulasan yang akan diberikan oleh pakarnya sebentar nanti biidnillahi ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Para penonton, begitulah ayat yang telah kita pilih daripada surah An-Nisa ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-59 yang telah kita bacakan sebentar tadi
terjemahannya bersekali dengan ayat yang telah kita bacakan terlebih dahulu. Prof, inilah ayat yang kita akan jadikan sebagai tema perbincangan kita pada pagi ini, insya-Allah. Ya. Cuma saya minta izin terlebih dahulu untuk kita kongsikan dengan penonton kita berkenaan tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat-ayat ni. Sebagai permulaan perbincangan kita, ya Prof. Tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, ayat yang telah pun kita bacakan sebentar tadi, ianya memberikan kepada kita sebab nuzul yang telah pun berlaku sebelum daripada turunnya ayat ini. Bagi kedua-dua ayat ini ada kisah yang telah disebutkan berkenaan tentang sebab turunnya ia, bermula daripada ayat yang pertama, iaitu ayat yang ke-58. Ada riwayat yang telah dibawakan oleh Ibnu Jarir berkenaan tentang ayat yang pertama ini daripada Ibnu Juraish, bahawasanya satu ketika saat Nabi SAW membuka kota Mekah, pada ketika itu Nabi memegang kunci Kaabah bersama-sama dengan baginda. Kunci Kaabah satu ketika dahulu diketahui dipegang oleh satu kabilah di bumi Makkah yang dikenali sebagai Bani Syaibah, dan salah seorang daripada wakil mereka yang dikenali sebagai Uthman ibn Talha. Saat Nabi SAW memegang akan kunci tersebut, beliau membacakan ayat daripada firman Allah, ayat yang ke-58 surah An-Nisa ini, iaitulah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Sehinggalah kepada kesudahan ayat ini. Lalu Nabi SAW ketika mana mendengar bacaan yang dibacakan oleh Uthman ibn Talhah ini, baginda menyerahkan kembali kunci Kaabah itu kepada pemiliknya yang berhak, iaitulah wakil daripada Bani Syaibah, untuk tujuan diserahkan amanah yang sebenarnya kepada ahlinya. Manakala ayat yang ke-59, kisah ini berkaitan dengan seorang lelaki Ansar yang bernama Abdullah ibni Hudzafah ibni Adi radhiyallahu taala anhu. Satu ketika dalam satu projek rahsia yang dijalankan oleh Nabi SAW menerusi pengutusan satu kumpulan pelatun sahabatnya yang kebiasaannya diutuskan untuk tujuan mencari maklumat-maklumat risikan daripada pihak musuh, maka pada ketika mana Nabi SAW menghantar kumpulan pelatunnya ini untuk melakukan tugas rahsia tersebut, Nabi SAW telah pun melantik seorang sahabat daripada kalangan Ansar yang bernama Abdullah ibn Hudzafah ibn Adi ini. Maka bila mana Nabi SAW telah melantik seorang daripada kalangan Ansar, di bawahnya itu kedapatan beberapa lagi para sahabat yang lain yang berada di bawah arahan kepimpinan Abdullah ibn Hudzafah ini. Lalu ketika mana Abdullah ibn Hudzafah ini berada pada tampuk kepimpinan tersebut, beliau melihat ada sesuatu daripada kalangan mereka yang kelihatannya, yang dapat difahami maksudnya, agak tidak berpuas hati dengan pelantikan beliau sebagai pemimpin pada ketika tersebut. Lalu antara keputusan yang diambil oleh Abdullah ibn Hudzafah pada masa tersebut untuk melihat kejujuran mereka, kesungguhan mereka dalam mentaati kepimpinannya, diarahkan orang bawahannya pada ketika itu untuk mengumpulkan kayu api, lalu dibakar kayu tersebut sehingga menjadi satu nyalaan yang sangat-sangat besar. Maka diperintahkan mereka yang berada di bawah kepimpinannya ini untuk masuk seorang demi seorang ke dalam api tersebut bagi melihat kesungguhan mereka dalam mentaati pemerintahannya ini. Maka para sahabat yang pada ketika itu berada bersama-sama dengan Abdullah ibn Hudzafah setelah mendengar arahannya, mereka berkata, kami tidak akan mendengar arahanmu melainkan setelah daripada kami merujuk kepada Nabi SAW. Mereka segera kembali bertemu dengan Rasulullah, bertanyakan tentang arahan yang telah diberikan oleh Abdullah ibn Hudzafah tersebut. Lalu jawab Nabi SAW, sekiranya kalian masuk ke dalam api tersebut, maka nescaya kalian tidak akan lagi keluar selepas daripadanya. Maksudnya kalian akan terbunuh begitu sahaja dengan arahan yang telah diberikan tersebut. Lalu Nabi SAW telah mengungkapkan di akhir daripada peristiwa tersebut, Nabi menyatakan, innama ta'atu fil ma'ruf, hanyalah yang dikatakan ketaatan itu adalah pada urusan kebajikan semata-mata, iaitulah pada urusan yang sepatutnya ditaati dalam hal-hal kebaikan, bukan daripada hal-hal yang lain daripadanya. Maka di sini daripada apa yang telah kita kongsikan daripada asbabun nuzul ini, Prof, agak-agak kita punya tema yang sesuai untuk kita letakkan bagi pendahulu untuk perbincangan yang seterusnya bagi kedua-dua ayat yang telah kita bicarakan ini. Silakan, Prof. Terima kasih Ustaz Syamsul.
dari apa yang kita dengar tadi itu, saya nampak ada 3 perkataan penting lah yang untuk kita cuba bincangkan lebih mendalam dalam program ini. Pertamanya iaitu dari segi amanah, keduanya ialah dari segi ketaatan, keadilan, dan ketiganya ialah dari segi ketaatan, ya, amanah, keadilan dan ketaatan itu sendiri. 3 kalimah ini, ya. Ya. Yang pertamanya amanah, yang keduanya keadilan, dan yang ketiga ketaatan dalam kepimpinan tersebut. So, inilah perkara yang insya-Allah selepas daripada ini kita akan mendengar ulasan yang panjang lebar daripada pakarnya, orang nombor 1 di USIM, Naib Chancellor USIM kita sendiri, iaitulah Profesor Datuk Dr. Muhammad Redha Wahidin, untuk penjelasan lebih lanjut berkenaan tentang bicara kedua ayat ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kita. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali bersiaran untuk meneruskan bicara yang penting bersama-sama dengan pakar kita pada pagi ini, iaitulah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Redha Wahidin, untuk sama-sama kita dengarkan ulasan beliau tentang ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi, di mana temanya telah diberikan oleh yang berbahagia, iaitulah berkenaan tentang amanah, berkenaan tentang keadilan dan ketaatan dalam kepimpinan. Saya rasakan ini merupakan isu yang besar sebenarnya, Prof. Dan saya berharap mudah-mudahan tuan-tuan dan juga puan-puan terus bersama-sama dengan kita untuk mendengar ulasan daripada orang yang sedang berada pada tampuk kepimpinan, insan yang sesuai untuk membicarakan tentang hal amanah, tentang hal keadilan, tentang hal ketaatan dalam kepimpinan. Saya serahkan kepada yang berbahagia Prof untuk memberikan ulasan daripada sudut-sudut yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang kita dengar tadi dari bacaan dan juga asbabun nuzul ayat-ayat suci Al-Quran ini, 3 perkara yang telah saya sebutkan tadi. Pertamanya tentang amanah itu sendiri, Ustaz. Keduanya dari segi keadilan, dan ketiganya dari segi ketaatan. Bila kita lihat ketiga perkataan yang kita sebutkan tadi itu, dalam konteks USIM ni sendiri, dalam konteks Universiti Sains Islam Malaysia ni, ia meletakkan satu standard yang tidak ada bandingannya lagi, Ustaz. Sebab kita punya standard di sini ialah bersandar kepada Islam itu sendiri. Ya, kalau universiti-universiti lain tu dia mungkin ada perkara-perkara yang dia akan sandarkan, tetapi universiti seperti USIM ni dia meletakkan Islam tu sebagai neracanya. Jadi bila kita menceritakan tentang amanah ni, ia bermula dari segi kepimpinan, bagaimana kita hendak melantik Naib Chancellor itu sendiri. So dari segi memilih calon-calon untuk menjadi Naib Chancellor, ya, secara umumnya kita akan lihat dari segi kelayakan, ya. Dan kelayakan yang diletakkan di sini bukan sewenang-wenang, dia telah diletakkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi dan ada proses yang perlu dilalui, ya, mengiklankannya, ya, menyanarai pendekkan, apa ni kita panggil proses temuduga, ya, kemudian diletakkan di depan senarai pendek itu untuk pertimbangan yang berhormat menteri di Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi itu semua itu meletakkan pada kita dan para penonton semua, proses mencari Naib Chancellor ni bukan satu proses yang mudah. Dan dianya sangat berkisar dan berpaksi kepada apa yang kita katakan tadi, amanah. Dan dalam konteks USIM itu sendiri, amanah itu lebih berat. Betul. Sebab kualiti standard yang diletakkan itu, ianya tidak lari daripada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya, iaitu untuk seseorang menjadi Naib Chancellor itu, amanah yang begitu berat,
Saya tengok rambut saya pun dah putih. Ustaz saya tak pakai songkok kan. Rambut putih. Ada yang kalangan kita ni mungkin rambut pun dah tak ada. Ini semua sebab antara lain ialah memikirkan dalam konteks ini warga USIM khususnya dan agama bangsa ummah. Betul. Ya, maknanya bagaimana kita nak melonjakkan Universiti Sains Islam Malaysia ni supaya ianya memenuhi visi, misi dan objektif universiti itu sendiri. So itu dari konteks amanah. Ya. Dari konteks keadilan pula. Apabila kita menceritakan tentang keadilan, ianya boleh dikaitkan umpamanya dari segi, kita ambil satu contoh, disiplin. Ya, kalau kita tengok moto universiti kita pun, kita ada berilmu, berdisiplin, bertakwa. Bila kita cerita tentang berdisiplin di sini, kita nampak bahawa kadang-kadang sebagai manusia ni, kita punya pekerja, staf universiti, dia lalai sikit dan terpaksa dikenakan tindakan tata tertib. Ini satu daripada aspek disiplin. Keadilan itu. Keadilan itu sendiri. Dan kita lihat dalam universiti kita memang ada dia punya proses. Betul. Tidak sewenang-wenangnya nak Chancellor panggil dan terus menjatuhkan hukuman. Betul. Sepak terajangnya. Tidak. Betul. Di sini tidak ada satu proses macam tu. Sedangkan diberikan satu kaedah untuk mempertahankan seseorang staf tu apa yang dituduh. Betul. Kemudian ada dia punya proses-proses lain untuk membuat rayuan sebelum sesuatu itu diputuskan. Melihat kepada tindakan tata tertib yang perlu diambil, ya, apa beratnya sesuatu kesalahan yang telah dilakukan. Itu dari segi disiplin, dari tidak memenuhi tanggungjawab seseorang staf. Begitu juga pelajar. Pelajar juga yang meniru masa peperiksaan, ya. Ini satu benda yang lazim, tambah pula lagi, ya, di zaman secara maya. Kan? Bila kita menceritakan tentang amanah ni, ya, saya sendiri memang saya mengajar pun. Saya pun mengajar juga. Dan saya mengetahui bahawa di sana bukan di kalangan student saya saja, tapi di kalangan student pelajar-pelajar pensyarah lain juga, jawapan dia sama. Sedangkan standard universiti ni begitu tinggi. Betul. Dan kita tak patut meniru. Meniru bila kita ada dalam konteks dalam talian ini, boleh pakai macam-macam teknologi. Kan? Teknologi yang kita lihat di sini sebagai WhatsApp ke WhatsApp, ya. Boleh tiru, boleh tulis, boleh beritahu kawan. Ni jawapan saya. Betul. Kawan tu pun copy, tiru, dia pun boleh bagi balik. Feedback. Amanah. Di tingkat, di peringkat pimpinan satu. Amanah di kalangan pelajar satu lagi. Betul. Kan? Itu dari segi amanah. Dari segi apa yang saya pergi balik amanah, dan kita juga ada yang kita katakan tadi tentang keadilan. So keadilan di sini juga bila kita menjadi pemimpin sebagai Naib Chancellor, kita perlu memikirkan tentang kesediaan warga USIM untuk menerima perubahan. Dikatakan change is a constant. Perubahan itu adalah sesuatu yang sentiasa berlaku. Tetapi kita lihat lazimnya, Ustaz, kita lebih senang, saya sendiri pun suka duduk dalam tempat yang comfort zone, orang kata. Berapa nak berubah? Kan, dia ni dah dibuktikan, orang selalu cakap, dibuktikan it proved to be working. Betul. Ya, boleh dilaksanakan. Apa perubahan yang diperlukan? Sebenarnya apabila kita mengatakan perubahan yang nak dilakukan di sini ialah untuk kita menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan lebih berkesan. Kalau kita lihat dari segi failure ataupun kegagalan, kita boleh ambil umpamanya iktibar daripada hadis Rasulullah SAW. Apabila seseorang Muslim itu dia melihat lubang, dia patut dipatuk 2 kali daripada lubang yang sama.
Ya Ustaz. Betul. Itu dari segi nak mengambil iktibar dari kegagalan. Dari segi kita ambil pula cendekiawan Albert Einstein. Ya. Dia mengatakan bahawa if you do the same thing, you don't expect something different. Betul. Kan? You buat benda tu and then you dapat benda yang sama. Ya. Macam mana you nak dapat benda yang baru kalau benda yang you buat tu benda cara yang sama? Betul. Jadi ini antara benda-benda yang kita sebagai pemimpin kena fikirkan supaya kita ingin dapatkan sesuatu yang lebih baik, ya, tetapi kesediaan warga USIM untuk menerima perubahan ini. Untuk Prof sendiri kan, Prof? Ya. Saya daripada bual bicara sebelum daripada kita bersiaran ni kan, penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya mendengar pengalaman Prof sebelum daripada ni di MIMOS, di institusi-institusi yang lain sebelum Prof menyertai USIM. Bila mana Prof menerima amanah di USIM ini, apa yang Prof rasakan perbezaannya berbanding dengan amanah-amanah yang sebelum daripada ini? Kalau kita nak kaitkan dengan ayat yang pertama yang kita bacakan tadi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku amanah, menunaikan amanah. Berbanding kalau di tempat-tempat yang lain mungkinlah penegasan terhadap yang menyuruh amanah itu adalah majikan ataupun orang-orang yang kita panggil stakeholder yang lain. Tetapi kalau kita bicarakan daripada Al-Quran itu sendiri, yang menyuruh amanah itu ialah Allah. So apa yang mungkin Prof boleh kongsikan daripada pengalaman Prof, beza yang Prof dapat rasakan bila mana Prof menyertai USIM ini sendiri? Silakan Prof. Dia satu proses yang saya rasa bukan boleh katakan, boleh bandingkan orang putih cakap apple to apple. Ya. Ini kerana umpamanya bila saya mulakan kerjaya saya di Universiti Melaya. Ya, insya-Allah. So bila di Universiti Melaya, muda lagi. Betul. Rambut hitam. Ada sikit uban tapi hitam juga. Handsome lagi. Alhamdulillah. Jadi di Universiti Melaya, dia lebih menekan tentang bagaimana kita nak menaikkan kita punya pencapaian dalam kerjaya. Ya. Bila kita nak menaikkan pencapaian kita dalam kerjaya itu, kita punya penekanan itu lebih kepada untuk mengeluarkan hasil-hasil penyelidikan, untuk mendapatkan geran-geran, tapi di situ amanah mesti ada. Betul. Tapi dia punya konteks lain. Ya, pemberat dia lain. Pemberat dia lain. Amanah dia di sini ialah takkan melakukan dipanggil plagiarism. Betul. Tidak akan mengambil cedok hak orang lain. Betul. Kan? Apabila kita membuat proposal, ya, kenalah sesuatu yang asli. Betul. Amanah. Jadi sekarang ni bila kita pergi kepada satu peringkat umpama di USIM sekarang, dia punya penekanan maknanya khususnya kita dah melalui satu fasa kehidupan menjadi pemimpin dan dia memikirkan bagaimana nak bawa satu institusi seperti USIM ni kepada satu tahap yang lebih membanggakan. So amanah di sini ianya lebih kepada menggunakan sifat kuah wal amanah itu sendiri dalam individu-individu itu, dalam diri saya, untuk meyakinkan umpamanya JKPU, Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti, untuk sama-sama kita bersyurah dan juga kita laksanakan. Dalam kes saya perkenalkan misi USIM 2022. Tujuannya untuk mentransformasi USIM menjadi Universiti Sains Islam Lokal berimpak tinggi. Jadi perkataan diguna sini ialah transformasi. Transformasi maknanya kalau kita ada satu ulat bulu lah. Ulat bulu dia jadi ramu-ramu. Cantik. Dia ulat bulu bukan dia jadi ulat bulu besar. Ya, betul. Dia jadi ulat bulu jadi ramu-ramu kan. Ya. Dia bukan ulat gonggok ulat gonggok. Itu dia masukkan metamorfosis atau transformasi. Betul. Tapi ini mesej ni kena disampaikan kepada akar undi. Betul. Itu yang dimasukkan dengan keadilan. Jadi kami di dalam JKPU, Jabatan Kuasa Pengurusan Universiti, kena mengkaji kesesuaian untuk akar undi, melihat tentang perubahan-perubahan yang kita ingin lakukan untuk kebaikan bersama. Jadi bila kita lakukan begini, kita kena turun padang. Betul. Kita kena sampaikan mesej apa yang dimaksud dengan misi USIM
2022. Jadi di situ kita bukan saja memenuhi kehendak amanah tadi, tapi juga kita memenuhi apa yang kita katakan sekarang sebagai keadilan. Ya. Supaya mereka di AKUMB itu dapat menghadam maksud misi USIM 2022 itu, dan sama-sama kita bekerjasama untuk melaksanakan, merealisasikan misi USIM 2022 itu. Tadi Prof kongsikan daripada sudut amanah yang dipikul bukan mudah, dan beliau sedaya upaya melaksanakan dengan penuh keadilan. Dan di sini tinggal lagi kepada kita semua untuk memahami konsep kepimpinan yang telah pun ditetapkan dalam Islam itu sendiri, bahawasanya bila mana sesuatu perintah itu diberikan dalam perkara-perkara kebajikan, sepatutnya kita yang di bawah sama-sama menyokong, mendokongnya agar sempurna perintah-perintah Allah yang terkandung pada amanahnya, pada keadilannya, pada kepimpinannya. So bila sebutkan tentang kepimpinan, untuk soalan yang saya rasakan saya takkan lepaskan peluang bersama-sama dengan Prof ini, pasti sepanjang Prof di USIM ni, kita nak tahu ada tak pengalaman yang kita boleh sebutkan momen-momen yang istimewa. Saya rasa tempat lain saya takkan dapat tanya soalan ni. Di sini kita nak kongsikan dengan semua apa momen-momen yang indah, yang baik, yang dapat dijadikan sebagai pengajaran kita semua, yang Prof rasakan ianya boleh Prof kongsikan dalam sesi ini, pengalaman tersebut, untuk dapat kita garap cerita Al-Quran dengan kisah yang kita dapat sekalikan, selarikan dengan contoh daripada kisah kehidupan Prof sendiri. Silakan. Terima kasih Ustaz. Perkara yang nombor 3 tadi itu, iaitu dari segi ketaatan. Kita telah dengar ulasan yang dikongsikan oleh Ustaz sebentar tadi, iaitu tidak ada ketaatan dalam melakukan kejahatan ataupun kemungkaran, seperti pemimpin disebutkan tadi menghidupkan bara api dan para sahabat diminta untuk jatuh masuk dalam api. Jadi dalam kes ini sangat menarik, ialah kerana bagi kita di USIM ni, kita perlu juga melihat, kalau dalam konteks ketaatan ini, kita ambillah apa moto yang kita ada: berilmu, berdisiplin dan bertakwa. Ya, ianya bukan saja applicable kepada warga USIM, termasuk juga pemimpin seperti saya. Tapi bila kita lihat kepada konteks ketaatan di peringkat AKUMB, dalam 3 aspek yang kita katakan, berilmu, berdisiplin dan bertakwa ni, kita kaitkan dengan persoalan Ustaz sebentar tadi, pengalamannya. Ya, pengalaman di sini ialah kita cuba merealisasikan konsep berdisiplin. Berdisiplin dan DNA universiti kita ni, ini momen-momen yang menarik yang saya nak kongsikan, dirakamkan di sini. Ialah kita di peringkat JKPU memikirkan satu pendekatan inovatif, Masya-Allah, iaitu setelah beberapa tahun kita berbincang tentang konsep falsafah pengintegrasian ilmu nakli dan ilmu akli, masanya dah tiba untuk kita sampaikan kepada AKUMB juga konsep pengintegrasian ini boleh dipraktikkan. Masya-Allah. Dan bagaimana kita praktikkan dalam konteks berdisiplin tu? Pada tahun 2021, tahun lepas, kita wajibkan semua staf bukan akademik untuk merakam video pendek. Apa yang mereka lakukan di dalam tempat kerja, ambil satu daripada komponen itu dan diceritakan apa kaitannya dengan pengintegrasian ilmu nakli dan juga ilmu akli. Ya, umpamanya seseorang itu boleh merakamkan sama ada secara individu ataupun secara berpasukan dalam PTJ masing-masing. Dan dia merakamkan, tunjuk kalau ada seseorang tetamu, visitor, pelawat daripada luar datang ke dia punya front desk, umpamanya di ground floor, tingkat bawah chancellery, dia menjaga front desk tu. Jadi dia boleh merakamkan. Ya, maknanya dia akan menyambut tetamu tu, rather than dia biarkan tetamu tu
dia nampak masuk aja, dia tengok handphone dia. Masya-Allah. Kan, tidak kisah tunggu sampai tetamu tu masuk, datang ke front desk baru nak layan. Yes. Tapi satu daripada adegan video yang boleh dilakukan di sini, yang memang dah dilakukan pun oleh staf kita tahun lepas yang bukan akademik, kita wajibkan, iaitu mereka boleh tunjukkan they go the extra mile. Orang putih kata, iaitu dia menyambut tetamu tu sebab dia lihat individu ni tidak begitu familiar, seolah-olah yang memang pelawat lah. Jadi dia akan menghampiri, dia akan bertanya apakah misi dia, boleh dia bantu nak mencari pejabat, jabatan bendahari ke, jabatan naib chancellor, bawa dia ke lift, tekan butang. Itulah dia masukkan pengintegrasi ilmu nakli. Ilmu akli yang nakli di sini lebih kepada lillahi ta'ala. Kan, bagi seseorang Muslim tu dibuat kerana Allah. Betul. Jadi dia orang tu datang, dia akan rasa, oh saya datang berusim ni tetamu yang diraihkan. Betul. Jadi LNPT dia orang selagi mana dia tak muat naik video rakaman 2 kali, pertengahan tahun dan hujung tahun, dia punya pegawai penilai pertama, kedua tak boleh tengok. Masya-Allah. So di sini saya nampak apa yang Prof cuba bawakan, momen-momen yang menarik di USIM ini, iaitulah Prof nak melihat bahawasanya ilmu pengintegrasian nakli dan juga akli tidak hanya terbuku dalam tulisan-tulisan kita, tetapi Prof cuba untuk nak bawakan kepada seluruh yang di USIM ini untuk menterjemahkan dalam bentuk tindakan, dalam bentuk aplikasi, supaya nilai kepada integrasi nakli dan juga akli itu orang sama-sama dapat melihat di hadapan mata mereka. So ini merupakan momen-momen yang saya yakin Prof antara yang melihat video-video tersebut, kami tak berkesempatan, mungkin akan dikongsikan selepas daripada ini, pasti ada sesuatu nilai yang besar yang dapat kita pelajari setelah sekian lama USIM bertapak dengan falsafahnya yang jelas, iaitulah pengintegrasian ilmu nakli dan juga akli. Hari ini kita dapat lihat apa yang Prof bawakan tadi, ianya terus dapat dibumikan, istilahnya dapat dilihat bergerak di atas bumi ini, selarinya wahyu dengan tindakan warga USIM itu sendiri. Alhamdulillah. So ini antara ulasan yang diberikan oleh Prof berkenaan tentang 3 topik yang besar: amanahnya, keadilannya, kepimpinannya, yang saya yang mendengar bicara Prof ni sendiri, saya kata kalau saya yang berada di tempat Prof, mungkin rebah lutut saya ni, tak tertanggung saya. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala inilah orang yang secocok dengan jawatannya, dengan kedudukannya melaksanakan amanah kepimpinan dengan jayanya, keadilan yang dibawakan dapat sama-sama kita rasai. Alhamdulillah, kita selesai mendengar perkongsian daripada pakar dalam bentuk ulasan terhadap ayat yang ke-58, ayat yang ke-59 daripada surah An-Nisa. Maka tibalah kita kepada kesimpulan yang akhir yang kita nak dengar daripada Prof sendiri, agak-agak daripada perbincangan yang sekian panjang ini, sempena dengan hadirnya Ramadan kepada kita sekian kalinya. Apa yang boleh kita bawakan dalam kehidupan kita dalam bentuk isi-isi pentingnya, insya-Allah. Silakan Prof. Terima kasih Ustaz. Dari segi kepimpinan ini memang luas. Dia punya perbincangan, skop dan juga iktibar yang boleh kita ambil Ustaz. Ya. Tapi saya sendiri sedang mentarbiahkan diri saya dalam bulan Ramadan yang mulia ni, iaitu satu ciri kepimpinan yang sangat penting pada saya lah, iaitu seorang pemimpin yang boleh juga menjadi seorang yang dipimpin. Ya, betul. Jadi di sini kadang-kadang satu cabaran yang mungkin sukar nak diatasi ialah apabila dia menjadi nombor 1 kan. Kadang-kadang you nak jadi nombor 1 sentiasa. ini masalah pula. Dia dari tangga tu dia tak mau turun. Terpaksa dia turunkan. Faham. Jadi kalau kita lihat daripada sirah, daripada cerita-cerita para sahabat, umpamanya sallallahu alaihi wasallam, dari segi sahabat Khalid Al-Walid, betul. Ya, dia jadi pemimpin hebat pada satu ekspedisi dan diturunkan pangkatnya kerana di bawah perintah daripada Saidina Umar sendiri. Jadi itu menunjukkan
sifat seorang pemimpin yang boleh menerima hakikat dia memimpin dan boleh dipimpin. Jadi dalam konteks ini mempunyai satu jiwa raga yang begitu luas, besar, boleh menerima arahan daripada atas dan juga teguran daripada bawah. Itu satu antara aspek-aspek kepimpinan dari segi konteks amanah, keadilan dan juga ketaatan tadi. Dari aspek ketaatan juga di sini, apabila kita memutuskan sesuatu di peringkat atasan JKPU, Naib Chancellor dengan ahli jawatan kuasa pengurusan universiti, maka harapan kami ialah untuk warga USIM secara umumnya dapat menerima sesuatu keputusan dengan hati yang terbuka, dengan sokongan padu. Selagi mana yang kita faham daripada ulasan, kupasan tadi oleh Ustaz, iaitu ianya tidak bertentangan dengan agama Islam. Betul. Tujuan utama apa-apa perubahan yang dilakukan ini, umpamanya dalam zaman pandemik yang akan menjadi endemik COVID-19 ni, ialah kita di sana lihat ramai, bukan saja warga USIM tapi di luar kampus, mereka yang terkesan dengan pandemik COVID-19 ni dari segi kewangan, dari segi kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. Jadi di universiti kita ni ialah dari segi bagaimana kita nak menjana lebih sumber keuangan kita. Ini satu daripada cabarannya. Jadi di situ antara perkara yang kita putuskan di sini ialah untuk membantu juga warga USIM termasuk pelajar untuk dapat menjana pendapatan. Bagi pelajar, kita ada apa yang kita panggil Projek Proxima Risma. Projek Proxima Risma ni seperti yang dilaksanakan di bawah pusat kerjaya Keusahawanan, Pusat Keusahawanan Universiti PKUU, sedang berlangsung sekarang. Alhamdulillah. Iaitu Proxima Risma Bakery. Jadi diberikan latihan pengalaman bagaimana nak buat kuih-muih yang lazat. Oh, ini cerita bulan Ramadan. Tapi boleh tunggu buka puasa. InsyaAllah. Jadi di situ kita lihat pelajar-pelajar diberikan latihan, tunjuk ajar bagaimana boleh menjana pendapatan dan boleh jadi satu kerjaya yang tetap menghasilkan pendapatannya. Bagi pensyarah pula, kita memperkenalkan konsep micro credential, kursus-kursus pendek di mana mereka boleh menawarkan kepakaran mereka. Sebab sekarang ni peluang di sana, ruang juga ialah ramai di luar sana inginkan satu program yang jangka pendek, dapatkan sesuatu kemahiran, dan dalam masa yang cepat. Jadi di situ micro credential ni sangat menguntungkan mereka dan juga menguntungkan pensyarah ataupun staf kita yang melaksanakan program-program seperti ini. Jadi ini sebagai ringkasan, maknanya di pihak Jawatan Kuasa Pengurusan Universiti, kami menyediakan beberapa ruang dan peluang untuk warga USIM khususnya untuk menjana lebih pendapatan dan pengalaman. Jadi di situ ketaatan di sini ialah untuk menyahut ruang dan peluang ini untuk kita sama-sama meraih keuntungannya bersama. Dan juga kita lihat dalam konteks tangan yang memberi itu lebih baik pada tangan yang menerima. Jadi jikalau kita berjaya membudayakan lebih banyak penjanaan keuangan ni, bukan untuk kurniaan semata-mata, tapi bila kita ada lebih duit, kita boleh menginfak, boleh membayar zakat. Dan mereka yang akan menerima ni boleh dikurangkan. Itulah harapannya. Maknanya kita lihat program-program yang kita laksanakan sini, kita seperti yang saya sebut secara ringkas tadi, dalam konteks keadilan itu kita melihat dan mengukur kesediaan warga USIM untuk menerima perubahan-perubahan ini, dan kita seterusnya seperti video-video pendek yang menunjukkan penghayatan inap itu,
kita buat perkara itu sebagai benda yang wajib. Betul. Di situ ketaatan. Betul. Dan kita lihat ada kewajarannya. InsyaAllah. Dan momen-momen seperti itu saya rasa sangat berharga khususnya untuk saya. Dan untuk kami juga seluruh warga insya-Allah. Saya ambil kesempatan sini untuk menzahirkan orang Melayu cakap kosong-kosong. Siapa yang tercuit hati tu kosong-kosong. Faham. Begitulah Ustaz. Tapi saya yakin seluruh apa yang cuba dilaksanakan oleh Yang Berbahagia Prof beserta dengan Datuk Kuasa Pengurusan Universiti, tidak ada yang lain melainkan seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk yang ma'ruf, yang baik-baik. Kita sempena dengan kehadiran Ramadan yang mulia ini, saya yakin semua daripada kita berhasrat untuk mencapai kebajikan dalam hidup, perkara yang ma'ruf dalam hidup yang kita nak kejar untuk dapatkan bukan takat markah LNPT tetapi pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersempena tambah pula di dalam bulan Ramadan yang digandakan lagi pahala kita ini. Amin. Maka kita harap apa yang telah dikongsikan oleh Yang Berbahagia Prof tadi, daripada pelaksanaan amanahnya, daripada keadilan sama ada pada diri ataupun pada yang lainnya, sehinggalah kepada kepimpinan yang cuba disampaikan oleh Prof, apa yang sepatutnya kita lakukan sebagai mereka yang memimpin dan yang dipimpin, supaya kita dapat menjayakan bukan takat agenda universiti Prof. Tadi Prof sebutkan kita nak menjayakan agenda yang lebih besar, itu agenda ummah itu sendiri insya-Allah. Maka saya kira perkongsian kita pada kali ini, alhamdulillah bagi saya bersepuas dengan apa yang dikongsikan oleh Yang Berbahagia Prof sebentar tadi. Walaupun rasanya pada part pengalaman tadi itu rasanya tak cukup masa tu, tapi insya-Allah dalam sesi-sesi yang lain kita akan cuba lagi korek apa momen-momen yang dapat dikongsikan oleh Yang Berbahagia Prof biidznillah taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, inilah program yang telah kita sediakan khususnya untuk warga USIM dan umumnya untuk semua para penonton yang boleh melihat tontonan ini menerusi TV USIM, dan program ini adalah merupakan anjuran pihak Strakom USIM dengan kerjasama daripada pihak Pusat Islam. Mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita sempena dengan hadirnya Ramadan yang telah pun kita lalui hari-harinya ini, agar ia sentiasa dipenuhi dengan kebaikan insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Redha Wahidin dan seluruh penonton yang sudi untuk bersama-sama menonton siaran pada kali ini. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.